Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-392 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita beroleh sesuatu pengajaran, ibrah daripada kalamullah, daripada kitab Allah, dan sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian dalam bentuk amalan dan juga penghayatan, insya-Allah summa insya-Allah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya harap suara saya pada pagi ini adalah jelas, audio video saya adalah jelas. Maka saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang ada di ruang komen. Ahlan Zimah Don, Wan Ruhaiza, Safia Sapian, Galik Spirit. Kemudian Cikgu Kapten, ahlan Cikgu Arif Taib, Syarina Uthman, Wan Nasrah, Wan Ismail, dan Nurazia Mukhtar, Ita Arifin, Nur Aini, Kamizah, Zuraida Siddiq, Fauzia Ismail, Anna Sukaimi, Nasirun Ori, Norisah Wan Hassan, Salina Muhammad Noor, dan juga Syamsiah Salih, Laila Umar, Nur Hayati Yahya, Siti Saharati, serta siapa lagi, Ija Rahman, dan juga sahabat-sahabat yang ahlan Zainab Mahmud, Farida Hamdan, Irma Mas, Kak Rahila Junid, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu ramai yang kata jelas daripada Bangi, daripada Kota Baru, daripada Seri Kembangan. Alhamdulillah ramai yang kata jelas. Saya mohon maaf, semalam saya tak sempat buat Hayati Quran. Semalam saya dah standby dah depan kamera, dah standby. Tapi kerana semalam malam tersebut saya tak dapat tidur sepanjang malam. Tak dapat tidur. Tak pasti kenapa. Tapi sebenarnya teringatkan opah. Sebelum tidur tu saya ada scroll gambar, lalu terkeluar gambar dia. Lalu pada malam tu tak boleh tidur. Teringatkan dia dia punya ujian dia sebelum dia meninggal dan sebagainya. Lalu malam tu tak boleh tidur. Pagi tu selepas daripada fardu subuh, lepas daripada beberapa urusan yang saya selesaikan, sementara nak tunggu Hayati Quran, dah siap kamera, dah set kamera. Waktu tu berbaki lagi 15 minit. Lalu saya pun kata baring sekejap, bukan baring, maksudnya sandar sekejap pada kerusi. Dan bila sandar, Masya Allah, Tabarakallah, memang lepas tu dah tak sedar-sedar sebab sepanjang malam tu tak tidur. Lalu mohon maaf semalam kita tak dapat buat perkongsian, kita tak sempat buat perkongsian semalam, namun harapnya insya-Allah kita dapat istiqamahkan perkongsian Hayati Quran ini setelah kita berhenti selama beberapa minggu sebelum daripada ini. Okey, malam ni insya-Allah terima kasih kepada yang mendoakan untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sambung daripada muka surat, daripada surah Al-An'am, daripada muka surat 147, ayat yang ke-146, muka surat 147, ayat 146, surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ahlan, terima kasih kepada sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan.
Dan pagi tadi pun salah seorang daripada orang yang kerap solat di Masjid Al-Ikhlas sebelum daripada ini, orang yang mana sangat baik dengan kami, para imam, para pegawai Masjid Al-Ikhlas, semenjak daripada saya full time dekat sana lagi, Datuk Abdul Rahim Malik pun meninggal dunia pagi tadi. Dan saya dimaklumkan beliau meninggal dunia dalam keadaan tahajud. Masya Allah, pada jam 5.40 begitu sebelum subuh. Lalu meninggal dunia dalam keadaan tahajud. Satu perkara yang mana kita patut berharap kita pun meninggal dunia dalam keadaan begitu. Tapi bagaimana nak meninggal dunia dalam keadaan tahajud? Kita kena istiqamahkan diri kita, saya dan setiap daripada kita, untuk rajin istiqamah bertahajud. Lalu pun beliau meninggal dunia dalam, Masya Allah, pastinya husnul khatimah, insya-Allah. Seorang yang baik, seorang yang mana sangat rajin untuk membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, banyak berguru dengan guru-guru Al-Quran. Daripada Seksyen 8 Shah Alam, Datuk Abdul Rahim, Datuk Abdul Malik, Datuk Abdul Malik pun meninggal pagi tadi. Pastinya Allah tempatkan beliau di kalangan orang-orang yang salih, orang-orang yang diredai olehnya. Lalu kita dah nampak dah ayatnya. Maka apakah maksud daripada ayat ini? Kita perhatikan ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, selepas daripada Allah menerangkan apakah perkara yang Allah haramkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripadanya antaranya adalah bangkai, adalah darah yang mengalir, daging khinzir ataupun khinzir itu sendiri, dan juga binatang yang disembelih yang disembelih mengucapkan nama selain daripada nama Allah. Maka pada ayat yang ke-146 ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan apakah yang Allah haramkan ke atas orang-orang Yahudi, dan Allah haramkan ke atas mereka disebabkan kezaliman mereka, sikap mereka yang melampaui batas. Kerana perkara yang Allah sebutkan, yang Allah haramkan ke atas Bani Israel, benda itu bukanlah seperti apa yang Allah haramkan kepada kita. Yang Allah haramkan kepada kita kerana ianya rijis, jijik, ianya pada waktu itu adalah kotor. Tetapi apa yang Allah haramkan ke atas Bani Israel daripada benda-benda yang elok yang kita akan baca dan kita lihat nanti, adalah kerana hukuman ke atas mereka disebabkan kezaliman mereka, perbuatan mereka yang melampaui batas. Lalu ayat yang berikut ini menerangkan tentang apa yang Allah haramkan ke atas golongan Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ala, wa terjemahnya adalah dan, ala terjemahnya adalah atas, wa ala dan ke atas, ataupun kita terjemahkan juga untuk makna kepada, wa ala dan ke atas dan kepada, alladzina orang-orang yang, hadu Yahudi, wa ala alladzina hadu dan kepada ataupun ke atas orang-orang Yahudi, haramna kami telah haramkan, alaihim ke atas mereka. Lalu pada firman Allah pada permulaan ayat 146 ini, wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim, dan ke atas dan ataupun kepada orang-orang Yahudi kami haramkan ke atas mereka. Daripada bahagian ini kita boleh belajar dan kita boleh faham apakah dia, bahawa pengharaman ini adalah khusus ke atas golongan Yahudi ataupun Bani Israel. Kenapa? Nanti Allah akan terangkan pada ayat. Dan daripada perkataan haramna, lalu daripada perkataan wa'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi, pengajarannya adalah pengharaman benda-benda berikut ini khas untuk golongan Yahudi, bukannya secara umum sampai bila-bila. Itu yang pertama. Kemudian pada perkataan hadu, pada perkataan haramna,
kami yang telah haramkan. Ini sebenarnya adalah satu penjelasan dan satu penegasan daripada Allah yang mana pada waktu itu membidas dan pada waktu itu menjelaskan bahawa dakwaan orang-orang Yahudi, mereka tinggalkan benda-benda berikut ini adalah kerana mereka sendiri pilih begitu. Kerana orang Yahudi mendakwa, kami tinggalkan benda-benda yang Allah akan sebutkan nanti kerana ikut kepada Yaqub, iaitu Israel. Israel adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pada waktu itu tak makan, maka kami pun secara sukarela tinggalkan dan tak makan. Maka Allah dustakan mereka. Allah bidas mereka. Allah pada waktu itu kata tidak kepada mereka. Bukan kamu yang pada waktu itu tinggalkan benda ini secara sukarela. Tidak. Haramna, kami, iaitu Allah yang telah haramkan ke atas kamu. Sebab itu disebutkan di sini, pada perkataan haramna adalah penerangan terhadap apa yang Allah haramkan ke atas Bani Israel. Bukannya seperti mana dakwaan mereka, sesungguhnya Allah ni sayang mereka, tak ada apa-apa benda yang Allah haramkan ke atas mereka. Izza'amu anna Allah lam yuharrim alaihim syai'a wa innama huwa harramu ala anfusihim. Mereka sendiri yang meninggalkan benda-benda berikut ini secara sukarela. Maka datangnya ayat ini pada perkataan haramna, firman Allah, kami yang haramkan ke atas mereka, litabyin, untuk menjelaskan bahawa apa yang haram pada waktu itu sebenarnya adalah atas perintah Allah, bukanlah mereka tinggalkan secara sukarela. Kat sini kita boleh belajar perangai dan sikap Yahudi yang memang suka berbelit-belit. Mereka pada waktu itu tak nak kata Allah haramkan, tetapi pada waktu itu mereka kata mereka yang tinggalkan. Seolah-olah mereka adalah orang yang baik yang pada waktu itu meninggalkan kesenangan, zuhud dan sebagainya, mereka tinggalkan. Padahal sebenarnya mereka tinggalkan itu adalah kerana perintah Allah disebabkan daripada kezaliman mereka sendiri. Lalu itu pengajaran daripada perkataan haramna. Apakah yang Allah haramkan? Jom kita lihat. Haramna, firman Allah, kami telah haramkan alaihim, ke atas mereka. Lalu daripada sini pun jelas pengharaman ini khas untuk golongan Yahudi. Apakah yang Allah haramkan? Syuhumahuma, kulladhi, minta maaf, haramna, kami telah haramkan kulla, setiap, zufur, haiwan binatang yang berkuku. Apakah maksud binatang yang berkuku? Zufur. Maksudnya binatang yang, haiwan yang, zufur pada waktu itu berkuku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksud daripada binatang yang berkuku adalah kullu dhi zufur, setiap binatang yang berkuku, ma laysa bimunfarijil asabi' minal bahaim, setiap binatang berkuku yang mana kuku dan jarinya tidak terpisah antara satu sama lain. Dia punya jari jemari itu bercantum. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawakan contoh. Contohnya adalah seperti unta. Contohnya adalah seperti itik. Binatang yang mana jari kakinya pada waktu itu bercantum dan pada waktu itu tidak terpisah. Macam kita terpisah, ada jarak. Ada sebahagian binatang yang pada waktu itu bersambung jari jemarinya, tidak terpisah jari-jarinya. Lalu semua binatang yang pada waktu itu jari-jarinya pada waktu itu bersambung, sama ada seperti binatang ternakan unta, ataupun contohnya itik, ataupun kata para ulama bahkan burung sekalipun, maka semua ini haram ke atas Bani Israel. Burung-burung yang bersambung pada waktu itu dia punya jari-jari, semua ini haram ke atas Bani Israel. Lalu banyak yang mana haram pada waktu itu. Siapa yang haramkan? Bukan mereka pada waktu itu yang mengharamkan atas diri mereka sendiri, tidak. Kononnya nak menunjukkan mereka tidak suka dunia, zuhud, tidak. Firman Allah, kami yang haramkan. Daripada sini juga kita boleh belajar sikap putar belit mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sekadar itu sahaja. Firman Allah
daripada binatang-binatang ternakan juga kami haramkan ke atas mereka. Firman Allah, wa minal baqar. Adapun unta dah termasuk dah dalam Zufar tadi. Firman Allah, wa minal baqar. Yang kedua, daripada lembu, wal ghanam, dan juga kambing. Haramna, kami haramkan juga alaihim, ke atas mereka. Namun bukanlah keseluruhan unta dan daging, lembu dan kambing. Yang Allah haramkan adalah syuhuma, iaitu lemak-lemak, huma, daripada kedua-duanya. Lemak daripada lembu dan kambing Allah haramkan juga. Daging dia boleh makan, lemak tak boleh makan. Maka pada waktu itu Allah haramkan selain daripada daging, iaitu lemak-lemak yang ada pada lembu dan kambing Allah haramkan. Illa, kecuali. Maksudnya kecuali ini nak menerangkan ada sebahagian lemak yang Allah benarkan. Yang mana sebahagian lemak yang Allah benarkan adalah, yang pertama, lemak yang Allah benarkan, semua lemak yang ada pada lembu dan kambing Allah haramkan. Kecuali ini lemak-lemak yang Allah benarkan pada waktu itu untuk mereka makan. Illa, kecuali ma hamalat, lemak yang melekat, zuhuru, pada bahagian belakang tubuh badan lembu dan kambing. Lalu lemak-lemak yang melekat pada bahagian belakang lembu dan kambing yang sedikit itu dibenarkan. Yang kedua, awil hawaya, ataupun yang berada pada perutnya, iaitu usus. Usus dibenarkan. Lemak-lemak yang berada di bahagian perut, iaitu kata para ulama tafsir seperti usus perut, maka itu dibenarkan. Yang ketiga, aw makhtalata bi'adh, ataupun lemak yang pada waktu itu dah bercampur, dah melekat pada tulang, dengan azam tulang. Lalu daripada sini kita belajar dua benda yang Allah haramkan kepada Bani Israel. Tapi dua benda ni banyak. Yang pertama adalah semua binatang yang bercantum jarinya, kukunya. Semua binatang yang pada waktu itu bercantum jarinya, tidak terpisah jarinya, semuanya haram. Daripada kalangan burung, daripada kalangan binatang ternakan, daripada kalangan yang lain, semuanya Allah haramkan. Dan yang kedua, daripada lembu dan kambing, yang Allah haramkan adalah semua lemak-lemak yang ada pada lembu dan kambing, kecuali pada 3 tempat. Lemak yang berada pada bahagian belakang tubuh badannya, lemak yang berada di dalam perut, iaitu kata para ulama tafsir ususnya, dan yang ketiga, lemak yang mana melekat ataupun berada pada tulang, yang itu Allah maafkan dan Allah benarkan mereka untuk makan. Kenapa mereka tak boleh makan? Kenapa? Kalaulah macam contoh, kita nampak pengharaman yang ada pada umat ini. Pada ayat yang ke-145, Allah dah sebut, فَإِنَّهُ رِجِسْ, kerana benda-benda yang Allah haram ini, seperti bangkai, seperti darah yang mengalir, ataupun seperti khinzir, ianya adalah rijis, ianya adalah keji, ianya adalah jijik dan kotor. Itu sebabnya. Lalu Allah kata jangan makan. Kemudian perkara yang binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah, Allah haramkan. Kenapa? Kerana itu adalah fisqa, perbuatan yang melampaui batas. Tetapi kenapa diharamkan ke atas Bani Israel? Lembu, kambing punya lemak diharamkan, semua binatang yang bercantum jari, kaki jarinya. Maka kata para ulama tafsir, zalika, yang demikian itu, kenapakah kami haramkan? Jazaina, adalah untuk kami menghukum, membalas perbuatan jahat mereka. Zalika jazainahum, kami menghukum mereka. Kenapakah Allah menghukum mereka? Bibaghyihim, dengan sebab kerana baghyihim, kedurhakaan mereka, kerana sikap melampaui batas mereka.
lalu Allah haramkan untuk menghukum mereka. Mereka ni nakal sangat, mereka ni melampaui batas sangat, mereka ini derhaka sangat. Macam-macam yang mereka dah buat, apa benda yang mereka tak buat, semua mereka buat. Bunuh Nabi pun mereka buat. Pada waktu itu macam-macam mereka buat. Lalu firman Allah, apa yang berlaku kepada mereka ini kenapa? Bibaghihim, disebabkan kedurhakaan mereka, disebabkan pada waktu itu sikap jahat mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat 146, kerana ini peristiwa ataupun cerita hukum ahkam berkaitan dengan golongan-golongan Yahudi yang mana masyarakat Arab jarang tahu. Masyarakat Arab jarang tahu tentang apa yang berlaku kepada golongan Yahudi. Maka firman Allah, wa inna, dan sesungguhnya, la, pasti, sadiqun, kami benar pada apa yang kami firmankan. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami pasti benar pada apa yang kami terangkan, bahawa sebenarnya itu berlaku bukan kerana orang Yahudi sengaja untuk tinggalkan, tetapi diharamkan ke atas mereka. Maka daripada sini firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami berkata benar, kami berfirman dengan firman yang benar. Walaupun mungkin untuk masyarakat Arab adalah kali pertama mereka dengar, maka firman Allah kami benar pada apa yang kami firmankan. Kemudian pada ayat berikut firman Allah, dan jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka apakah yang perlu dibuat? InsyaAllah kita akan sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih kepada sahabat yang join Hayati Quran pada pagi ini. InsyaAllah esok kita akan sambung daripada ayat 148. Saya harap penerangan saya adalah jelas. Saya harap perkongsian saya adanya manfaat. Moga-moga kita lebih memahami Al-Quran, menghayati Quran. Pengajaran pada hari ini adalah daripada perkataan dzalika jazainahum bibaghihim, yang demikian itu kami menghukum mereka disebabkan kederhakaan mereka, sikap melampaui batas. Apakah pengajaran yang ada di situ? Kalaulah kerana maksiat dan dosa, Allah pernah mengharamkan ke atas manusia, iaitu Bani Israel, sebahagian daripada nikmat-nikmat dunia. Kalaulah daripada dosa, sebagai hukuman, Allah pernah mengharamkan sebahagian nikmat dunia. Contohnya, apa binatang-binatang yang boleh makan, tak boleh makan, kerana sikap maksiat dan dosa mereka. Maka bayangkan pula, disebabkan maksiat dan dosa, berapa banyak nikmat-nikmat syurga yang kita bakal terlepas, yang mungkin pada waktu itu kita tidak akan dapat. Lalu pengajaran daripada perkataan zalika jazainahum bibaghihim adalah, kalaulah disebabkan maksiat dan dosa, nikmat-nikmat dunia pada waktu itu mereka tak boleh guna, Allah haramkan. Maka bagaimana pula dengan nikmat syurga yang kita akan terlepas akibat daripada maksiat dan dosa? Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil, selain daripada banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain yang ada pada ayat ini, insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa jam 2.15 nanti. Jam 3.15. Jam 3.15 dalam pertemuan Sejarah Mekah, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.